Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Cikgu Hana bersiaran lagi. Cikgu doakan semoga kamu berada dalam keadaan sihat sejahtera selalu. Jom belajar bersama cikgu. Buah kelapa mempunyai sabut yang berongga dan lapisan kulit yang kalis air bagi membolehkan terapung di atas air. Kemuncup memencarkan biji benih melalui cangkuk yang akan melekat pada bulu haiwan atau pakaian manusia. Buah keembung akan kering apabila matang dan meletup untuk memencarkan biji benihnya. Angsana mempunyai struktur bersayap bagi membolehkannya dipencarkan oleh angin. Biji saga pula disebarkan oleh mekanisme letupan. Apa yang kamu perhatikan tadi adalah pelbagai cara tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya. Cara pencaran biji benih buah kelapa ialah melalui air, kemuncup melalui haiwan dan manusia, manakala pokok keembung memancarkan biji benihnya melalui mekanisme letupan. Buah angsana pula dipencarkan oleh angin dan biji saga dipencarkan oleh mekanisme letupan. Biji benih dan buah tadi dipencarkan dengan cara yang berbeza untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Untuk tajuk ini, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 104 hingga 108, iaitu pencaran biji benih atau buah. Halaman buku teks 104 ada menerangkan cara tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya. Contohnya, pokok keembung memancarkan biji benih di sekitarnya, manakala buah angsana dipencarkan ke tempat yang lebih jauh dari induknya. Terdapat pelbagai cara tumbuh-tumbuhan memancarkan biji benih atau buahnya, iaitu melalui angin, air, haiwan dan manusia, dan mekanisme letupan. Lihat buku teks halaman 105. Apakah ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui angin? Ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui angin ialah kecil, ringan, berbulu halus, nipis dan struktur bersayap. Apakah ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui air? Ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui air ialah kulit yang berlilin dan sabut yang berongga. Lihat pada halaman buku teks muka surat 106. Bagaimanakah pula ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui haiwan dan manusia? Ciri-cirinya ialah isi buah yang boleh dimakan, warna buah yang menarik dan bau yang harum. Selain daripada itu, ciri-ciri biji benih atau buah yang kecil, ringan dan bercangkuk juga dipencarkan melalui haiwan dan manusia. Ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui mekanisme letupan ialah lenggai mengering dan lenggai merekah. Apa itu lenggai? Lenggai ialah kulit biji benih yang keras yang memecah apabila matang. Tumbuh-tumbuhan dipencarkan dengan cara yang berbeza. Ada yang dipencarkan melalui angin, air, haiwan dan manusia serta mekanisme letupan.
Daripada kisah biji benih pokok keembung dan induknya, dapatkah kamu nyatakan cara tumbuh-tumbuhan memencarkan biji benih atau buahnya? Semua biji benih dan buah dipencarkan dengan cara yang berbeza untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Berpandukan ciri-ciri yang telah diterangkan, ramalkan cara biji benih atau buah ini dipencarkan. Ramalkan biji benih dandelion dipencarkan, buah manggis, buah nipah dan buah getah. Apakah ramalan kamu tentang cara biji benih atau buah ini dipencarkan? Cara biji benih dandelion dipencarkan ialah melalui angin, buah manggis melalui haiwan dan manusia, buah nipah melalui air dan buah getah melalui mekanisme letupan. Tumbuh-tumbuhan mempunyai cara pencaran biji benih atau buah yang berbeza. Cara pencaran tersebut ialah melalui angin, melalui air, melalui haiwan dan manusia serta melalui mekanisme letupan. Ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui angin ialah kecil, nipis, ringan, struktur bersayap dan berbulu halus. Ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan melalui air pula ialah mempunyai kulit yang berlilin serta sabut yang berongga. Ciri-ciri biji benih atau buah yang dipencarkan oleh haiwan dan manusia ialah isi yang boleh dimakan, warna yang menarik, bau yang harum, bercangkuk, kecil serta ringan. Ciri-ciri biji benih yang dipencarkan melalui mekanisme letupan ialah lenggai mengering dan lenggai merekah. Tahukah kamu apakah maksud lenggai? Lenggai ialah kulit biji benih yang keras yang akan memecah apabila matang. Kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Apakah kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan? Biji benih dan buah penting dipencarkan jauh dari induknya untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Jika ia tidak dipencarkan jauh dari induknya, ia akan hanya berkumpul di sekeliling induknya sahaja. Oleh itu, ia tidak mampu hidup kerana ruangan yang sempit serta makanan, air dan cahaya matahari yang tidak mencukupi. Pencaran biji benih dapat memastikan ia tumbuh dan berkembang menjadi pokok dewasa. Kemandirian spesies tumbuhan juga penting kepada hidupan lain. Ini adalah kerana tumbuhan merupakan sumber utama makanan bagi manusia dan haiwan. Jika sesuatu spesies tumbuhan mengalami kepupusan, bumi ini akan mengalami kekurangan makanan. Selain itu, tumbuhan juga menjadi habitat untuk hidupan lain. Kamu boleh lihat buku teks kamu, muka surat 109, menerangkan tentang kepentingan kemandirian spesies kepada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Pelbagai hidupan di alam ini saling bergantung untuk mengekalkan keseimbangan alam. Interaksi antara hidupan mengekalkan keseimbangan alam. Apakah yang akan berlaku sekiranya tumbuh-tumbuhan tidak mampu mengekalkan kemandirian spesiesnya? Bumi akan mengalami kekurangan makanan serta tidak dapat mengekalkan keseimbangan alam. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih kepada yang sudi like dan subscribe.